Berjumpa lagi dalam bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga ini kita masih lagi melihat kepada subtopik semantik. Jadi pada bahagian ini kita akan melihat makna kepada sesebuah sintaksis. Sama ada kita boleh lihat makna itu, kita boleh faham makna itu, sama ada disampaikan secara tersurat yang kita kenali sebagai makna denotatif ataupun tersirat yang kita kenali juga sebagai konotatif. Jadi sebagai pelajar linguistik, anda hendaklah mempunyai kemahiran untuk mengenal pasti sama ada mesej yang disampaikan di dalam sesebuah penulisan sintaksis ataupun wacana itu bersifat denotatif ataupun konotatif. Kita pergi dulu untuk faham apa maksud makna denotatif. Jadi di sini saya boleh nyatakan makna denotatif ialah makna yang tersurat, makna yang kita boleh faham secara terus tanpa ada makna-makna sampingan yang lain yang menyebabkan kita kurang jelas ataupun kurang faham. Jadi, untuk makna denotatif ni merupakan aspek makna sesuatu perkataan. Makna mesti melibatkan perkataan ataupun sintaksis. Jadi saya katakan bahawa aspek makna sesuatu perkataan atau kumpulan kata yang berdasarkan rujukan jelas. Jadi poin utama di sini ialah rujukan jelas. Kita tak akan teragak-agak untuk faham sesuatu mesej morfologi ataupun sintaksis itu kerana makna denotatif ini memberitahu makna yang lebih jelas kepada kita. Jadi makna yang dimaksudkan ialah makna kepada morfologi itu sama ada berkaitan dengan dunia luar yang dapat dilihat secara terus, secara tersurat dan berdasarkan kelaziman. Maksudnya ialah kita biasa dengan keadaan tersebut. Apabila disampaikan dalam bentuk ayat, kita nampak itu yang kita hadapi dan sangat jelas dan kita boleh faham mesej itu dengan baik. Saya nak tekankan di sini, makna denotatif ni tidak melibatkan perbezaan ataupun persamaan bunyi, sebutan atau ejaan sesuatu kata. Maksudnya kita tidak akan terkeliru dengan perkataan-perkataan lain sama ada bunyinya sama, ejaannya sama ataupun maksudnya sama. Dia tidak melibatkan aspek itu. Jadi kita boleh katakan bahawa makna denotatif ataupun makna yang tersurat ini membawa makna langsung atau makna dasar sesuatu kata ataupun dengan lebih jelasnya makna literal, ya. Perkataan-perkataan yang dapat menunjukkan makna denotatif ini agak mudah sebenarnya kalau kita pilih morfologi-morfologi yang mudah berada di sekeliling kita terlalu banyak, ya. Dan yang paling penting makna denotatif ni apabila kita dengar saja perkataan ataupun ayat itu kita tidak mengalami masalah ataupun memakan masa yang lama untuk memproses maksud ataupun makna morfologi ataupun sintaksis tersebut. Okey, terdapat dua contoh di sini yang saya boleh berikan iaitu buaya dan juga bunga. Apabila saya sebut saja buaya dan juga bunga yang berada dalam fikiran kita, dah tentulah kita jelas di situ buaya ialah seekor haiwan yang berbahaya, haiwan reptilia yang hidup di dalam air, bersisik, berkaki empat dan memakan manusia. Itulah yang berada dalam fikiran kita. Bersesuaian dengan sintaksisnya, mungkin ayat juga lebih mudah, ya. Buaya merupakan haiwan reptilia yang tinggal sama ada di sungai, di air tawar ataupun air masin. Contoh ayat begitu, sintaksis yang begitu agak mudah diterima, tidak memerlukan pemprosesan yang agak lama, pemprosesan fikiran, pemprosesan maksud, pemprosesan maknanya agak lama. Begitu juga dengan bunga, kita jelas dalam fikiran kita bunga ialah sejenis tumbuhan yang berwarna-warni dan ada bunga yang wangi baunya. Itu kita boleh
gambarkan apakah yang dimaksudkan dengan bunga. Ada banyak lagi morfologi lain yang sebenarnya mudah untuk kita faham dan kalau kita tanyakan pada kanak-kanak, mereka juga dapat memahami maksud yang berada di sebalik satu-satu perkataan yang kita sampaikan. Baik, bagaimana pula dengan makna konotatif ya? Okey, makna konotatif ni dia agak berbeza dengan makna denotatif, iaitu makna denotatif maknanya lebih tersurat. Berbeza dengan makna konotatif, maknanya lebih tersirat. Jadi apakah itu makna konotatif? Konotatif ialah aspek makna suatu perkataan atau kumpulan kata, maksudnya frasa, yang berdasarkan perasaan dan tanggapan yang timbul dalam pemikiran penutur atau penulis dan pendengar atau pembaca. Maksudnya ialah perkataan yang kita dengar, perkataan yang kita baca, kita nak lihat makna daripada perkataan tadi merupakan satu manifestasi maksud yang tersirat. Maksudnya melibatkan perasaan dan tanggapan yang akan terbit dari pemikiran penutur. Bermakna kita mesti berfikir secara lebih lanjut mengenai makna sebenar kerana maknanya agak tersirat yang memerlukan pembaca, pendengar ataupun penutur memahami maksud itu dengan jelas kerana mungkin ada bayangan maksud lain di sebalik makna sebenar ya. Itu ialah makna konotatif. Di sini saya akan cuba terangkan makna konotatif beserta dengan contoh-contoh yang mudah yang berada di sekeliling kita. Seperti yang saya dah sebutkan, saya dah nyatakan makna konotatif ini adalah makna tersirat dan sebenarnya maknanya lebih luas maksudnya ya daripada makna denotatif dan makna konotatif ini akan melibatkan perasaan. Contohnya ialah buaya. Buaya kalau kita secara literalnya maksudnya ialah seekor haiwan yang agak ganas. Itu makna yang kita boleh baca di dalam kamus, yang kita boleh dapati di dalam kamus. Tetapi kalau kita kaitkan dengan makna konotatifnya, mungkin buaya itu diberikan gelaran kepada lelaki yang agak gatal misalnya. Okay? Mungkin juga manusia yang berkelakuan ganas. Jadi di situ ada dua makna yang kita boleh berikan kepada istilah buaya tadi yang merujuk kepada manusia. Jadi agak pelbagai maksudnya yang melibatkan kita berfikir secara dalam, melibatkan perasaan bagaimana sifat manusia itu, sifat buaya itu diberikan kepada manusia yang sifatnya berkelakuan ganas. Itulah konotasi buaya diberikan kepada manusia yang ingin menunjukkan sifat ganas ataupun sifat-sifat lain yang berkait dengan sifat kaki perempuan misalnya ya. Itu ialah makna konotatif bagi buaya yang diberikan kepada sifat manusia. Jadi bagaimana dengan bunga? Okey, bunga kalau kita lihat makna denotatifnya, kita boleh faham sejenis tumbuhan yang berwarna-warni dan ada yang berbau wangi. Tetapi kalau kita lihat makna konotatif di sini agak pelbagai kita boleh berikan, sama ada boleh merujuk kepada anak dara, okey, ataupun gadis cantik. Di situ kita boleh mempelbagaikan maknanya. Okey. Makna konotatif yang diberikan kepada bunga ataupun perlambangan yang diberikan kepada bunga tu agak cantik, cantik, mungkin agak muda ya di situ. Jadi melibatkan perasaan untuk kita faham sesuatunya bunga itu melibatkan sesuatu yang kita suka lihat.
sesuatu yang cantik. Sebab itulah konotasi bunga itu diberikan kepada gadis, okey, ataupun anak dara. Jadi kalau secara jelasnya konotasi dan denotasi ini amat berbeza antara kedua-duanya. Tetapi di dalam penulisan, makna konotatif juga memainkan peranan yang penting untuk memberikan nilai estetika kepada penulisan tadi, supaya penulisan tidak nampak terlalu stereotip ataupun terlalu mempunyai satu gaya. Kita pelbagaikan gaya. Di situlah peranan makna konotatif sangat penting untuk mempelbagaikan gaya penyampaian ataupun gaya penulisan sesebuah teks.